Untuk soalan yang ke-12, okey, kita tengok bahawa soalan ke-12 ni adalah soalan berkenaan dengan permutation dan combination, iaitu pilih atau dan gabungan. Kenapa? Sebab apa kita ada bermain dengan arrangement kat sini. Okay, so jom kita tengok how many ways are there to sit 3 boys and 4 girls in a row of 7 chairs if 3 boys are sitting next to each other. Pertama sekali, sebelum kita buat soalan ni, pilih dulu sama ada dia adalah permutation ataupun combination. Jadi tips kat sini yang cikgu nak bagi tahu bahawa permutation ataupun pilih atur, okay, dia berkenaan dengan ibaratkan, okay, ibaratkan adalah password. Password ataupun pemahaman kat sini adalah arrangement matters. Susunan tu penting. Yang mana dulu tu penting. Sebab tu cikgu kata ibaratkan macam password. Kenapa cikgu kata macam password? Kalaulah password kamu hari ni 1 2, password phone kamu hari ni 1 2 3 4. Tiba-tiba someone kacau, tukarkan password 1 2 3 5. Dah tak boleh masuk login ke dalam phone. Jadi itu bermain dengan permutation atau pilih atur. Arrangement matters. Jadi kalau combination berlawanan, arrangement does not matters. Okay, combination ataupun gabungan, arrangement does not matters. Okay, alright, arrangement not matters. Tak penting sangatlah. Okay, sebab kita nak pilih gabungan yang mana, so dia punya susunan dia tak penting. Jadi macam mana nak buat soalan ni? Untuk buat soalan ni, cikgu selalu suggestkan untuk lukiskan kerusi. Lukis kerusi. Ada berapa kerusi? Ada 7 kerusi. Lukislah kerusi, tak ada masalah. Jalan kerja untuk soalan pilih atur dan gabungan ni, jalan kerja cikgu memang panjang sikit. Tetapi jalan kerja cikgu insya-Allah boleh faham satu persatu. Okay, so dia kata kat sini 3 boys. Cikgu anggap boys tu huruf B, girls tu huruf G besar. Dia kata boys tu kena duduk next to each other, kena ada, mesti duduk sebelah-sebelah juga. Jadi ada berapa kali keadaan yang lelaki boleh duduk sebelah-sebelah yang tak berenggang. Jadi berapa kali keadaan? Keadaan pertama kat sini adalah lelaki, dan yang keempat-empat ni random semua perempuan. Okay, ini sini random semua perempuan. Okay, alright. Kemudian susunan kedua, lelaki, boys. Kat sini perempuan, kat sini pun perempuan. Okey, sini perempuan. Susunan ketiga, kita tengok dulu berapa banyak dulu, okey. Lelaki, boys, dan last sekali boys. Ada berapa? Jumlahnya semua ada 5 kali keadaan yang berbeza. Okey, memang jalan kerja ni memang agak panjang tetapi jelas. Okey, memang jelas untuk adik-adik nampak, untuk nampak mana satu dan sebagainya. So macam mana nak kira pula? Nak kira dia, ingat untuk lelaki kat sini 3 seat kat sini, pengiraan dia akan jadi 3P3. Kenapa 3P3? 3 lelaki nak dimasukkan ke dalam 3 seat. Okey, yang selepas huruf P tu itu adalah seat. Jadi 3 lelaki nak dimasukkan ke dalam 3 seats. Darabkan dengan, sebab dia dah masih lagi dalam situasi yang sama, 4 perempuan nak dipilih ke dalam 4 seat. So 3P3 darab dengan 4P4. Tekanlah kalkulator. Okay, 3P3 equal darabkan dengan 4P4. Kita akan dapat 144. Okey, itu adalah yang pertama, keadaan pertama dulu. Keadaan kedua, seat pertama kat sini ada 1 seat untuk perempuan. Jadinya ada berapa jumlah perempuan? Ada jumlah 4 perempuan di sini nak dipilih ke dalam 1 seat. So 4P1. Darabkan dengan 3P3 macam biasa, dan baki perempuan tu pilih untuk 3 seat. So 3P3 juga. So jumlah seat tetap 7 seat. Kira juga. Okay, alright. Ataupun tak nak kira lagi pun tak apa, kita buat yang lain dulu. Yang ni 2 seat depan tu untuk perempuan. So 4P2 darabkan dengan 3P3 lelaki, baki yang 2 seat belakang 2P2. Kira yang seterusnya, 3 seat depan untuk perempuan, 4P3 darab dengan 3P3 lelaki, dan 1 baki ni adalah 1P1. Pastikan jumlah seat tu tetap 7. 2 campur 3 campur 2 7. Dan sebagainya. Dan di sini 4
P4 darabkan dengan 3P3, dapat berapa dan sebagainya. Kalau ikutkan cikgu, semua ni adalah 144 juga. Okey. Kalau boleh kira satu-satu, tak ada masalah. Tapi cikgu nak bagi tahu kat sini, kaedah cikgu mungkin panjang. Okey, mungkin panjang, tak ada masalah. Kalau adik-adik nak rasa macam tak suka cara cikgu, tak ada masalah. Boleh ikut cara cikgu-cikgu di sekolah yang lebih mudah ataupun cikgu-cikgu tuition, tak ada masalah. Cara cikgu di sini adalah untuk memudah fahamkan jelas apa yang nampak di sini. Okey, jadi itu objektif cikgu lah. Objektif cikgu untuk nak bagi semua faham. Di sini pun 144. Cikgu boleh nampak lah semua ni 144. Okey. So ada 144 5 kali keadaan. Jadi jumlah keadaan yang berbeza adalah 144 darabkan dengan 5 keadaan yang berbeza. Tekan kalkulator darabkan dengan 5. Kita akan dapat jumlah dia 720 cara yang berbeza-beza. Itu adalah cara untuk selesaikan soalan nombor 12. Pilih atur dan gabungan. Untuk soalan yang seterusnya, ini adalah gabungan. Kenapa? Dia punya arrangement tak penting. Dia kata kat sini bahawa dalam satu kotak ada 10 bola. Okey, ada 10 bola. Dan 10 bola ni nak dibahagikan kepada 2 orang, dan di mana 2 orang tu, kedua-dua tu at least kena ada 4 bola. Jadi ada beberapa keadaan di sini. Jadi macam biasa kena listkan satu persatu. Di mana jumlah 10 bola, keadaan pertama adalah anggap kawan yang A ni, okey, dia dapat 4 bola. Okey, yang B dia dapat 6 bola. Adakah dua-dua ni melebihi 4, melebihi dan equal, more than equal 4 ataupun at least 4? Yes. Jadinya pengiraan di sini dia akan jadi 10C4 darabkan dengan baki dia adalah 6C6. Jadi 10C4 darabkan dengan 6C6. Okey, pengiraan kemudian kita listkan dulu keadaan dia. Keadaan kedua adalah kawan A dapat 5 bola, kawan B pun dapat 5 bola. So adil, kedua-duanya melebihi 4. So di sini akan jadi 10C5 darabkan dengan 5C5. Dan keadaan ketiga di sini adalah, di sini kawan A pula dapat 6 bola dan kawan B pula dapat 4 bola. Okey, jadi pengiraan dia pula macam mana? Terbalik sahaja, 10C6 darabkan dengan 4C4. Barulah kita boleh kira. Bila kita listkan satu persatu, dah tak ada dah kebarangkalian lain, boleh tak 37? 37 tak boleh. Sebab kalau ada 37, kawan ni dapat kurang daripada 4, tak boleh. Okey, jadi gabungan yang lain tak boleh lah. So kita barulah tekan kalkulator di sini. 10C4 darabkan dengan 6C6, kita akan dapat 210. Macam mana pula kalau 10C5? 10C5 darabkan dengan 5C5, kita akan dapat 252. Okey, dan seterusnya 10C6 darabkan dengan 4C4. Okey, kita still dapat 210. Okey, jadi jumlahkan kesemuanya. Total gabungan yang berbeza-beza adalah 210 campurkan dengan 210 campurkan dengan 252. Jadi jawapan dia adalah 672 gabungan yang berbeza-beza. Itu adalah caranya untuk kita nak buat soalan yang gabungan macam ni. Right? Jadi tips untuk cikgu kat sini, listkan satu persatu. Ni apa dia, ni apa dia, ni apa dia. Kita keadaan baru jelas. Okey? Jadi jom kita teruskan untuk soalan seterusnya. Jadi untuk soalan seterusnya kita masuk bahagian B, di mana bahagian B ada jumlah 3 soalan. Okey, dan semua kena pilih 2 daripada 3 soalan. Okey, nak pilih yang mana bergantunglah kepada minat dan kepakaran masing-masing, tak ada masalah. Ataupun pemahaman masing-masing. Tapi di sini cikgu tunjukkan semua. Okey. Jadi untuk soal section B, untuk kertas 1, setiap satu soalan mestilah 8 markah. Panjang ke tak panjang? Mungkin panjang, mungkin tak panjang, tapi selalunya dia akan panjang sikit. Alright, jadi kita tengok soalan untuk 13 di sini. Dia kata, the probability that Jessie will win in badminton competition is 1/5. Okay, so bila dia dah bagi dah kebarangkalian menang ni, selalunya cikgu fahamkan dia mestilah binomial theorem ataupun binomial distribution. Okay, binomial distribution.
So bila binomial distribution, cikgu fahamkan dia punya sukses dia, kebarangkalian sukses dia adalah 1/5, di mana 1/5 tu menang. Sebab dia kata menang. And then kalau failure, kalau kalah, Q sama dengan 4/5. Macam mana cikgu dapat? Kena faham P campur Q sama dengan 1, di mana 1 adalah jumlah kebarangkalian. Okey? Dan dia bagi tahu bahawa if she participate in n competition, kita tak tahu berapa banyak, jadi n competition kita tak tahu berapa banyak. Okey? Right, tapi n competition, kebarangkalian probability for Jessie to win once in the badminton is 16 times the probability of losing in all the competition. So ni memang panjang sikit lah. Kena faham macam ni. Kebarangkalian dia menang satu kali. Okey, menang satu kali adalah bila disebut is sahaja, is tu bermaksud equal ataupun equal lah. Menang satu kali is equal to 16 times. 16 times tu semua kalah. Okey, 16 darabkan dengan semua kalah. Jadi macam mana kat sini kita kena tuliskan kesemua ni di dalam ayat binomial ataupun formula binomial. Jadi kalau menang satu kali pula macam mana? Jadi cikgu tulis kat sini, kalau menang satu kali dia akan jadi NC1. Sebab menang satu kali. Okey, cikgu tulis kat sinilah. NC1 menang satu kali. Kalau kebarangkalian menang 1/5, menang satu kali. Jadi kalau kebarangkalian kalah pula, berapa kali menang? Berapa kali kalah? Kita tak tahu. Kita tahu mestilah n tolak 1. Ini formula dia, kena hafal. Okey, binomial distribution kena hafal lah. Sama dengan 16 kali dengan NC kosong. Bila kosong bermaksud semua kalah, tak ada menang langsung. Bila tak ada menang langsung, dia akan jadi 1/5 kebarangkalian menang tapi kosong kali kalah. Tapi yang kosong kali menang, dan di sini yang kalah ni kita tak tahu berapa kali, tapi mestilah n kali, mestilah 4/5 kuasa n. Ini kaedah dia. Jadi daripada sini mungkin agak keliru, jadi kita buat hak mana yang kita tahu dahulu. Yang mana kita tahu 1/5 kuasa 1. NC kosong 1/5 kuasa kosong. Yang ini yang kita tahu. 1/5 kuasa 1 still 1/5. NC1 darab dengan 1/5 darabkan dengan 4/5 kuasa n tolak 1 sama dengan 16. NC kosong. Ingat, apa-apa yang C selepas tu kosong, dia mestilah 1. Biarlah nombor tu besar pun, 100 C kosong ke, 5000 C kosong ke, dia tetap 1. So, any number yang besar, bila C kosong mestilah 1, dia mestilah 1 kat sini. Dan apa-apa yang kuasa kosong pun 1. Jadi 4/5 kuasa n kat sini. Okey, kita biarkan dia. So bila dah selesaikan macam tu, permudahkan lagi n C1 darabkan dengan 1/5 dan dengan 4/5 kuasa n tolak 1 sama dengan 16 darabkan dengan 4/5 kuasa n. Jadi kita nampak benda yang susah kat sini, di mana 4/5 kuasa n kat sini. Jadi cikgu anggapkan di sini satu trik at math ataupun trik dalam kita buat soalan macam ni. Kita letkan atau kita assume, we let 4/5 tu sama dengan any unknown. Cikgu anggap dia kuasa X ataupun Y lah. Mana-mana pun boleh. Yang ni boleh pilih, tak ada masalah. Okay, so bila cikgu tulis balik, bila cikgu tulis balik kat sini, dia akan jadi NC1 1/5 darabkan dengan X kuasa N tolak 1 sama dengan 16 X kuasa N. Okay, alright. So bila kat sini barulah kita boleh buat hak yang lain dan sebagainya. Di mana apabila X kuasa ditolak, yang ni kena tengok balik hukum indeks jugalah. Di mana kalau A kuasa M tolak N, dia adalah A kuasa M bahagikan dengan A kuasa N. Jadi di sini cikgu tuliskan dia dalam keadaan fraction atau pecahan. NC1 1/5. Di sini akan jadi N X kuasa N bahagikan dengan X kuasa 1 sama dengan 16 X N kat sini. Okay, right. Jadi di sini dah nampak dah keadaan dia macam mana. So di sini cikgu pindahkan X ke kanan dan X kuasa N ni ke kiri. So dia akan jadi NC1 1/5 X kuasa N over X kuasa N sama dengan 16X. Kita nampak N
X kuasa N dan X kuasa N boleh potong. X kuasa N boleh potong. Sebab apa? Dia adalah unknown yang sama. Bila boleh potong kat sini, barulah kita boleh buat ni dengan lebih mudah, ataupun dengan yang lebih cantik lah. Lebih cantik. So di sini juga cikgu boleh buatkan bahawa tukarkan balik pecahan semua ni kepada nombor-nombor yang kita tahu di sini, di mana di sini cikgu sambung di sini NC1 darabkan dengan 1/5 sama dengan 16. Tukarkan balik X tu ke dalam 4/5. Okey, jadi cikgu ambil 1/5 ni pindah ke kanan. So dia akan jadi bahagilah. Bahagi 1/5 sama dengan darabkan dengan 5/1. So NC1 sama dengan 16 darab 4 ni di sini akan jadi, ni tekan je lah kalkulator. Okey, 16 darabkan dengan 4/5. Tapi di sini bahagi bahagi 1/5, bahagikan pula dengan 1/5. Okey, apa akan dapat kat sini? Kita akan dapat 64 tadi. 16 darabkan dengan 4/5, tekan je kalkulator dan pindahkan 1/5 ke kanan, kita akan jadi bahagi 1/5, kita akan dapat 64. So NC1 sama dengan 64. Alright, jadi macam mana nak dapatkan nilai N ni? Kena kembangkan kaedah binomial theorem kat sini. So dia akan jadi N factorial over N minus 1 factorial multiplied by 1 factorial equal to 64. 1 factorial is tetap 1, dan N factorial ni macam mana nak kembangkan? Tengok balik dalam nota, di mana factorial kembangan dia menjadi N darabkan dengan N minus 1 factorial divided by N minus 1 factorial equal to 64. Kita boleh potong N tolak 1 factorial, N tolak 1 factorial, di mana kita dapat bahawa N sama dengan 64. Itu jawapan dia. Mungkin panjang sikit kaedah cikgu kat sini, tapi ini adalah kaedah dia. Okay. Macam mana pemahaman faktorial ni? Fahamkan, kalau 5 faktorial sama dengan 5 darab dengan 4 darab dengan 3 darab dengan 2 darab dengan 1. Nombor dia makin berkurang. Kita darab dengan nombor yang makin berkurang sampailah habis. Tapi N ni kita tak tahu habisnya bila, tapi kita tahu kita boleh kurangkan dia. Jadi N darabkan dengan yang seterusnya N tolak 1, seterusnya lagi N tolak 2, seterusnya lagi N tolak 3 dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita nak buat soalan binomial di sini. Jom kita tengok untuk soalan seterusnya, di mana di sini adalah normal distribution, di mana kita kena guna kaedah table lah. Untuk soalan macam ni, cikgu boleh ajar menggunakan kaedah kalkulator. Tetapi untuk kaedah kalkulator, cikgu akan upload video nota untuk macam mana nak guna kalkulator. Tapi for now, cikgu akan ajar manual, macam mana nak tengok table. Okey. Untuk soalan nombor 1 di sini adalah, dia kata bahawa modulus Z ni mesti lebih. Ingat, bila lebih, modulus Z bila lebih, graf dia, graf dia adalah di luar. Ataupun area dia mestilah di luar. Jadi pemahaman kat sini adalah, dia suruh cari kebarangkalian, iaitu probability apabila Z sama dengan lebih daripada 2.159. So kalau kita ada graf normal distribution kat sini, Z score yang tengah mestilah kosong. Di sini adalah 2.159. Di sini adalah negatif 2.159. Dia nak adalah area di luar. Tolong ingat, bila more than area di luar. Jadi macam mana? Area sebelah kiri dan area sebelah kanan mestilah sama. Cuma kita kena tengok 2.159 berapa nilai dia. Sebab ini adalah Z score. Z score adalah 2.159. Jom kita tengok dalam table kat sini. Kita tengok satu persatu. Cikgu kena zoom sikit lah. 2.1 mula-mula baca first tu dulu. 2.1 kat mana? 2.1 kat sini. Kemudian 5 kat mana? 5 di sini. Di mana nombor dia mestilah 0.0158. Dan 9 pula kena tolak dengan last sekali, iaitu nombor 4 di sini. Iaitu kebarangkalian probability dia adalah 0.00158. Tolakkan dengan nombor hujung ni adalah tolak 4. So dia akan jadi 0.0154. Itu adalah kebarangkalian yang pertama. Okey, itu kebarangkalian pertama di hujung ni. Tapi dia minta kiri dan kanan. Kalau lah sebelah kanan lah 0.0154, di sebelah kiri pun 0.0154. Jadi kebarangkalian dia adalah darab dengan 2 lah. 0.0154 darabkan dengan 2. Okey, so tekan je dalam kalkulator. 0.0154 darabkan dengan 2
kita akan dapat 0.0308. Jadi itu untuk soalan nombor 1. Okey, kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, tapi bila soalan nombor 2 di sini, bila dia kata less than equal, nilai dia atau area dia adalah di dalam. Okey, kalau kita ada graf di sini, z-score kosong di tengah, 1.684, 1.684, line negatif 1.684, buat line di sini, dia nak area di dalam. Okey, jadi macam mana nak buat? Of course, bila kita tengok table, yang kita dapat adalah area luar. So kaedah dia, ambil satu jumlah kebarangkalian, tolak yang luar kiri kanan tu. Okey, so kena tengok z-score. Apabila z sama dengan 1.684, kita tengok di table. Tengok first two digit dulu, 1.6 di sini, 8 di sini, jadi nombor dia mestilah 0.0465. Ini adalah nombor dia 1.684. 1.68 dan 4 kena tolak di sini. Kena tolak. Okey, jadi nombor dia adalah 0.0465. Kena tolak sikit lah. Mestilah kalau kita tengok table, mesti manual, mesti jalan dia memang panjang sikit. Kebarangkalian dia adalah 0.0465, tolakkan dengan 4 di sini. Okey, so dia akan jadi 0.0461. Jadi bila kita dah faham dah di bahawa area sebelah kanan adalah 0.0461, di sebelah kiri pun sama 0.0461, macam mana cari area di dalam? Ambil satu, tolak kedua-duanya sekali. Jadi probability adalah 1 tolakkan dengan 0.0461, tolakkan dengan 0.0461. Tekan kalkulator. Okey, 0.0461 darab 2, 1 tolak answer, kita akan dapat 0.9078. Itu adalah kaedah dia. Okey, jadi kalau adik-adik tak faham boleh. Oh, cikgu ada lupa satu soalan. Okey, ada lupa satu soalan kat sini yang cikgu tu tak buat tadi. Di mana calculate the mean. Yang ni tak sepatutnya susah lah. Mean formula dia adalah NP, di mana N kita adalah 64 dan P kita adalah success lah 1/5. So 64 darab dengan 1/5, cikgu minta maaf, cikgu terskip tadi. 1/5 kita akan dapat 12.8. Ini tak susah lah. Okey. Jadi kalau adik-adik tak faham, boleh rewind video ni banyak kali. Okey. Kalau tak faham juga boleh join group Telegram dan boleh tekan boleh letakkan komen di bawah. Okey. Jadi kita teruskan untuk soalan yang seterusnya.